Mujurlah, kalau tidak sesa. Gapo dia yang mengalami suka duka itu. Gapo. Roh kita, tubuh kita duduk selebing senyap, tapi kita ke mana-mana pergi kan. Boleh berlaku ke benda macam tu? Dia nak ayat boleh. Tengok mimpimu lagu mana. Bila kamu tidur, kamu lagu mana kamu alami. Tidak semestinya bila kita kata duduk selebing itu maknanya tak ada apa-apa. Tak ada seksa, tak ada suka. Tidak lagu tu. Nak faham? Nak mudah faham lagu mana? Tengok mimpi kamu. Tuhan buat mimpi kita tu sebagai contoh, sebagai isyarat, sebagai pendahuluan untuk kita faham tentang alam kubur tu, alam hidup selepas mati. Orang panggil alam barzakh tu. Nak faham tu. Allah Subhanahu Wa Taala beri banyaklah kepada kita ni. Antaranya nak beri faham benda saat ni, dia beri kita tidur dan ada mimpi. Kalau mimpi tu baru tidur sungguh. Begitu juga kalau terima azab kubur lagi tu gini, nikmat ke apa, barulah mati. Kalau koma tu tak lagi, bukan alam barzakh lagi. Pesal kau tak khabar kau. Ada orang yang kena dipatuk ular kan kadang-kadang, beberapa lama tak mati. Tapi apa-apa tak ada, denyut nadi tak ada, nafas tidak. Apakah dia mati? Tidak nama mati lagi. Mati ni apabila ada azab kubur, apabila ada nikmat dalam kubur tu kita rasai, baru ada. Supaya tidur, Imam Bukhari riwayat dah kan. Kalau ada ciri-ciri dia, baru orang panggil tidur. Kalau bos senggup, mengatuk tu tidak tidur lagi, tak batal lagi air sembahyang. Dia nak situ. Jadi sebab ni kitab agama kan, dia mesti ada kaitan tu untuk mengingatkan kita, menyedarkan kita tentang hakikat hidup ni. Semasa hidup dunia, selepas hidup di dunia, semua makna nak suruh fikir berlaku, nak suruh fikir berlaku. Di sebalik itulah Imam Bukhari buat tajuk ni. Sebab sebelum pada ni dia cerita tentang tidur. Tidur tu batal air sembahyang. Ni pun lagu tu lah juga. Tapi bukan berkenaan dengan mati tu. Hak sebenarnya hak nak sini azab kubur. Azab kubur. Azab kubur tu setelah orang tu mati lah. Dia sebut antara perkara yang membatalkan air sembahyang, tapi dia tidak sebut sini kencing membatalkan air sembahyang. Sebab apa? Sebab benda ni jelas daripada awal-awal lagi ayat dah. Dia nak ayat tambahan daripada hak tu. Selain daripada membatalkan air sembahyang, jangan main-main. Ini termasuk dalam dosa besar. Tidak menjaga diri daripada air kencing, itu termasuk dalam dosa besar. Kita kena tahu dulu bahawa dosa, kesalahan kita ada terbahagi kepada dua. Jadi makna pergi ke lain lah, pergi ke alam lain pula. Padahal nak bincangnya cara ke batal air sembahyang ni, tapi bawa ke lain. Sebentar, mana kita kena ambil kira juga tu. Bukan cerita air sembahyang ni sekadar itu saja. Dia ada kaitan dengan alam selepas hidup kita ni. Kita kena tahu dulu bahawa dosa ataupun kesalahan manusia ni terbahagi kepada dua. Imam Bukhari buat tajuk ni, dia nak tolak pendapat satu golongan orang yang mengatakan dosa ni tak ada dosa besar, dosa kecil berlaku. Dosa kecil berlaku. Sebab apa? Orang golongan ini dia pegang dengan hadis ni lah. Misalnya kita perhati dalam hadis mula-mula ni, mereka diseksa, mereka berdua diseksa dalam kubur. Nabi SAW kata mereka sedang diseksa. Tidaklah mereka diseksa kerana sesuatu yang besar. Maknanya bukan dosa besar. Nabi SAW menafikan dosa itu sebagai dosa besar. Padahal mengacung ni kan, kita kata dosa besar, tapi di sini kata tidak dosa besar. Lepas tu dia sebut orang ni gini, orang ni gini, seperti yang kita baca dalam terjemahan tadi. Maknanya dia pegang daripada sini tidak dosa besar. Sebab apa Nabi kata mereka tidak diseksa kerana kabir, sesuatu yang besar, dosa besar. Ikutlah dia faham gitulah. Imam Bukhari nak ayatnya tak kena kata.
Tak kena lagu tu. Yang kita nak pertikaikan, tak ada dosa besar tu apa? Adakah semata-mata hadis ni saja? Sedangkan hadis ni memang ada makna dia. Kita kena tengok molek. Jangan kita kata wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka tidak diseksa kerana sesuatu yang besar. Pada sesuatu tu makna dosa. Banyak lagi makna yang lain yang boleh. Sepatutnya kita orang Islam ni, bila kita nak menentukan sesuatu perkara, kita tidak tengok satu tempat, satu sudut, bahkan tengok pada semua tempat, terutamanya dalam Quran. Dalam Quran ada sebut ke tidak dosa besar? Ada sebut ke tidak dosa besar? Ada. Bila ada, habis itu. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum, nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kamu mengelak, menjaga diri daripada kaba'ir, dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami, itu jawapannya, kalau kamu buat gitu, nescaya kami akan mengkefaratkan, yakni menutupi. Kifarat tu maknanya menutupi sayyi'atikum. Sayyi'at maknanya dosa-dosa kecil kamu. Mana ada dua perkara yang disebut. Benda yang dilarang ni ada dua. Hak besar, hak kecil. Hak kecil ni dia boleh hilang dengan mudah, iaitu dengan cara kita buat ketaatan ataupun mengelak diri daripada dosa besar tu. Kita jaga diri daripada dosa besar tu. Hak ni sendiri ni jadi cuci dosa-dosa kecil kita. Bila sudah ada dalam Quran, tak perlu dah lah kita duduk bahas, duduk tolak, duduk pertikaikan. Tu Imam Bukhari nak. Satu. Yang keduanya di sini, wa ma yu'adzabani fi kabir, dia pakai dengan makna mereka tidak diseksa kerana dosa besar. Itu tak mesti gitu. Kalau kita kata dengan makna dosa besar pun banyak maknanya. Misalnya, ni dalam cuba tengok nota kita ni kan. Nota sebelah nota 100 yang kos 100. Disebut mereka tidak diseksa kerana sesuatu yang besar. Kemudian Nabi bersabda, bahkan besar. Kalau kita tengok hadis ni pun saja pun sudah cukup dah. Tidak diseksa kerana sesuatu yang besar, bahkan besar sebenarnya. Kalau kita kata dengan makna dosa, mereka tidak diseksa kerana sesuatu dosa yang besar pada anggapan mereka. Kalau tidak, apa makna? Bahkan besar. Nabi nak ayat, anggapan itu, kepercayaan seperti itu tak betul. Yang betulnya sebenarnya besar ni benda ni. Yang menentukan besar kecil ni bukan kita. Anggapan kita tidak mengubah hakikat tu. Itu dia nak cerita. Satu, cuba kita perhatikan nota 100 tu. Ada banyak makna. Apa yang disebut Nabi SAW ini mengikut para ulama mungkin mengandungi beberapa maksud. Antaranya ialah, yang pertama, pada anggapan mereka perkara itu tidak besar, tetapi di sisi Allah ia adalah besar. Pada anggapan dia saja tidak besar. Mereka tidak diseksa kerana sesuatu yang besar, yakni pada anggapan mereka, bukan kerana dosa besar. Dah, mana sesuatu yang besar tu mereka anggap benda ni tidak besar. Gitu. Dia tidak kata kabir di situ jelas dengan makna dosa. Dah. Cuba kita perhati. Pada anggapan mereka perkara itu tidak besar, tetapi di sisi Allah ia adalah besar. Yang dikiranya di sisi Allah tu, tak kira kita. Yang kedua, perkara itu tidak besar, maksud dia yakni sukar mereka, sukar untuk dijaga di peringkat awalnya. Mana benda ni bukan besar ni, mana bukan payah nak jaga, bukan susah sangat nak jaga. Itu makna besar. Perkara besar berlaku, mana perkara yang susah. Tidak semestinya perkara besar itu makna dosa besar lalu. Di sini pun begitu. Perkara itu tidak besar, yakni sukar untuk dijaga di peringkat awalnya, tetapi menjadi besar dan sukar setelah ia menjadi darah daging mereka.